Dikotomi politik dan pentadbiran awam merujuk kepada pemisahan antara kuasa politik yang dimiliki oleh parti politik dan pengurusan kerajaan yang dijalankan oleh penjawat awam. Politik melibatkan kuasa yang diperoleh melalui pilihan raya dan perubahan kerajaan, manakala pentadbiran berfungsi sebagai penggerak kepada kelancaran operasi kerajaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan politik. Pemisahan ini penting untuk mengelakkan konflik kepentingan, memastikan kelangsungan pentadbiran yang stabil, dan mengurangkan pengaruh politik terhadap keputusan yang diambil dalam sektor awam. Larangan kepada penjawat awam untuk terlibat dalam politik bertujuan mengelakkan campur tangan politik dalam pengurusan kerajaan yang boleh merosakkan objektiviti dan integriti perkhidmatan awam. Pemisahan ini membantu memastikan kestabilan dan keberkesanan kerajaan dalam melaksanakan dasar dan perkhidmatan kepada rakyat. Konsep dikotomi antara politik dan pentadbiran merujuk kepada pemisahan peranan antara ahli politik yang bertanggungjawab dalam menggubal dasar dan polisi kerajaan, serta penjawat awam yang berperanan dalam melaksanakan dasar-dasar tersebut. Pemisahan ini serupa dengan doktrin pengasingan kuasa antara badan eksekutif, legislatif dan judisiari, yang bertujuan untuk mengelakkan salah guna kuasa dan pertindihan kuasa antara ketiga-tiga badan tersebut. Ahli politik, terutamanya ahli parlimen yang dipilih melalui pilihan raya, berperanan sebagai pembuat polisi, sementara penjawat awam berfungsi sebagai pelaksana dasar yang telah digubal oleh ahli politik. Pemahaman yang jelas tentang dikotomi politik dan pentadbiran adalah penting, kerana jika penjawat awam tidak memahami peranan mereka, mereka mungkin terlibat dalam sabotaj terhadap kerajaan sedia ada dengan membawa pemahaman politik mereka sendiri ke dalam pentadbiran. Walaupun pentadbiran dan politik adalah dua entiti yang berbeza, kedua-duanya saling berkait. Politik adalah aktiviti negara yang berfokus pada pembuatan keputusan dan dasar, manakala pentadbiran adalah aktiviti pelaksanaan dasar tersebut. Pentadbiran awam bertanggungjawab dalam melaksanakan polisi kerajaan yang memberikan manfaat kepada rakyat, seperti dasar dalam bidang pertanian yang memerlukan pengurusan dan pelaksanaan yang teratur. Terdapat 3 cabang utama dalam pentadbiran awam. Pertama, eksekutif kerajaan yang melaksanakan dan membentuk dasar-dasar awam. Kedua, kecekapan dalam melaksanakan dasar berdasarkan prinsip demokratik yang memastikan penyelesaian masalah dengan efisien. Dan ketiga, rancangan besar kerajaan yang diumumkan oleh ahli politik, yang meskipun merupakan tindakan politik, pelaksanaan dan perancangannya adalah tanggungjawab pentadbiran. Dengan pemisahan yang jelas antara politik dan pentadbiran, ia membantu mengelakkan campur tangan politik dalam pengurusan kerajaan dan memastikan kestabilan dalam melaksanakan dasar serta kebajikan rakyat. Pentadbiran di Indonesia telah melalui pelbagai perubahan sejak era kerajaan beraja hingga ke pemerintahan kolonial Belanda dan seterusnya pada era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dikotomi antara politik dan pentadbiran mula kelihatan, namun ia sering tercemar oleh pengaruh parti politik, terutamanya dalam kementerian-kementerian yang dipimpin oleh ahli politik dari parti tertentu. Pada era Soekarno, penjawat awam didorong untuk terlibat dalam politik, yang bertentangan dengan prinsip dikotomi politik dan pentadbiran, menyebabkan konflik kepentingan dan ketidakprofesionalan dalam pentadbiran. Semasa pemerintahan Soeharto, kerajaan mengawal ketat sektor pentadbiran untuk memastikan kelancaran dasar. Namun krisis ekonomi membawa kepada reformasi yang mengembalikan Indonesia kepada demokrasi liberal. Reformasi ini menyebabkan sektor pentadbiran semakin dipengaruhi oleh politik, dengan ahli politik mendominasi semua peringkat pentadbiran kerajaan, dari pusat hingga ke kerajaan tempatan. Namun, ketidakseimbangan kuasa di antara badan eksekutif, legislatif, dan judisiari menyebabkan pengaruh politik yang kuat, memperburuk masalah rasuah yang melibatkan ahli politik dan penjawat awam. Rasuah, terutama dalam sektor kehakiman, adalah masalah besar yang mengganggu kestabilan pentadbiran dan menyukarkan negara untuk menarik pelaburan luar. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki sistem pentadbiran di bawah pemerintahan Presiden Jokowi,
seperti reformasi dalam perkhidmatan awam untuk mengurangkan rasuah, kesan dari kecekapan yang rendah dan sistem yang bercelaru menghalang pelaksanaan dasar yang efektif. Kesimpulannya, walaupun Indonesia telah melakukan pelbagai reformasi dalam pentadbiran awam, masalah korupsi yang berleluasa dan ketidakseimbangan dalam pembahagian kuasa antara politik dan pentadbiran menyebabkan pelaksanaan dasar gagal dan menghalang pembangunan negara. Reformasi yang berterusan diperlukan untuk memastikan pentadbiran yang cekap dan profesional demi kesejahteraan rakyat Indonesia.